Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri BS Borak Sejarah bersama saya Cikgu Bahtiyar bin Sukur. Hari ini kita akan melihat subtopik 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia. Okey pelajar, dalam subtopik ini kita akan melihat bagaimana tindak balas negara-negara di Asia terhadap penjajahan ataupun juga terhadap ancaman yang diberikan oleh pihak barat. Rata-rata tiada individu atau negara yang suka dijajah. Oleh itu timbul rasa tidak puas hati. Sebagai contohnya di India dijajah oleh kuasa British. Timbul tidak keadilan dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial, dari aspek keadilan, dari aspek sosio, agama, aspek kebudayaan. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati dan penentangan. Contohnya berlaku dahagi India. Jadi awak semak apa yang dikatakan dahagi India. Kemudian juga sistem pendidikan di India sebenarnya telah melahirkan ramai cendekiawan. Dan cendekiawan inilah yang akhirnya telah menjadi pemimpin kepada penentangan terhadap penjajah. Anda juga perlu lihat seorang tokoh Gandhi. Apakah yang Gandhi buat? Jadi perjuangan di India adalah akhirnya mereka telah berjaya membela nasib rakyat dan mencapai kemerdekaan. Di China pula, China tidak dijajah, tetapi nasionalisme di negara China dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah kelemahan pentadbiran kerajaan, iaitu dinasti Manchu, dan yang kedua penguasaan ekonomi kuasa asing terhadap negara China. Jadi nasionalisme di China adalah nak mengangkat balik martabat dan ketamadunan negara China. Apa yang mereka buat? Akhirnya mereka telah berjaya menggulingkan, menggantikan kerajaan yang lemah, iaitu dinasti Manchu, di dalam satu revolusi China tahun 1911. Jadi China telah berjaya menggantikan kerajaan yang lemah dan juga telah berjaya menamatkan penguasaan ekonomi kuasa barat. Kemudian kita lihat di Mesir dan Uthmaniyah. Mesir dan Uthmaniyah ni juga mereka tidak dijajah. Tapi perjuangan mereka adalah nak mempertahankan pemerintahan Islam dan juga kesucian agama Islam. Kesan daripada perkembangan kuasa barat, perdagangan dan sebagainya, masyarakat di Mesir dan juga Empayar Uthmaniyah merasakan bahawa kerajaan Uthmaniyah terancam dengan perluasan kuasa barat. Jadi nasionalisme mereka adalah untuk mempertahankan kerajaan Islam ini. Yang kedua, mereka juga melihat agama Islam telah tercemar. Tercemar dengan apa? Nanti anda lihat sendiri tercemar dengan apa. Jadi mereka cuba membela dan mengembalikan Islam kepada ajaran yang sebenarnya. Jadi terdapat dua gerakan, iaitu Pan-Islamik dan juga gerakan Islah. Gerakan Islamik menganggap semua orang Islam sebagai satu. Jadi mendorong penyatuan umat Islam satu dunia. Gerakan Islah adalah gerakan pembaruan. Bukan baru macam mana? Back to basic, kembali kepada Quran dan juga hadis. Dan yang keempat terlihat di Jepun. Jepun adalah cuba mengangkat ekonomi Jepun ke arah sebuah negara yang maju dan moden. Jadi Raja Jepun, pemerintahan Jepun telah melancarkan pembaruan Meiji. Menjadikan Jepun sebuah negara yang maju, negara perindustrian dengan bermodelkan negara barat. Andaian Jepun, kalau negara mereka maju, barat tak ada sebab untuk menjajah mereka. Apabila mereka maju, ekonomi mereka kuat, mereka tidak akan dijajah. Dan ini akhirnya telah berjaya menjadikan Jepun sebuah negara perindustrian dan juga Jepun telah berjaya menjadi sebuah kuasa tentera yang kuat. Itu perkongsian yang kita akan lihat dalam 2.3.